Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Saya ingin memberikan respon kepada pertanyaan sebahagian mereka berhubung dengan video yang dikeluarkan oleh pihak Luh tentang 3 anaknya yang menyatakan anak-anaknya itu ingin duduk tinggal bersama dengannya. Dan itu telah menyebabkan mereka yang kumpulan yang di sebalik yang menentang isu ini menyatakan bahawasanya anak-anak dia sebenarnya memang nak dengan ibu dia, tetapi berita yang menyatakan anak dia tak mahu dengan ibunya itu tidak benar, dan anak-anak dia cuba dipisahkan daripada ibu dia, tak bagi ziarah dan seumpamanya. Saya ingin menjelaskan isu ini dan juga isu video tersebut supaya jelas pada sebahagian kita. Yang pertama, apabila krisis ini ditimbulkan oleh pihak DAP, kemudian sehingga membawa kepada Luh datang ke Perlis untuk mengambil anaknya pada 14 hari bulan, hari Isnin, Februari ini, dengan membawa surat mahkamah yang memberikan hak penjagaan kepadanya. Anak-anak itu juga dibawa ke balai polis untuk diserahkan kepadanya. Mengapa ketika itu Luh tidak mengambil anaknya, sedangkan ketiga-tiga anaknya telah dibawa untuk diambil? Kerana jawapannya Luh sendiri tahu, anak-anaknya memberontak, tidak mahu mengikutnya. Itu sebabnya. Itulah yang menjadi punca anak-anaknya dengan persetujuan Luh dimasukkan ke Jabatan Kebajikan Masyarakat dengan perintah Mahkamah Kangar sehingga 9 hari bulan 3. Jadi hal itu berlaku kerana mereka yang enggal mengikut ibu mereka pada peringkat itu. Bukan cerita yang diada-adakan. Selepas dia dimasukkan ke Jabatan Kebajikan Masyarakat dengan persetujuan Luh sendiri, dan kemudian mereka dibawa ke negeri Kedah. Di negeri Kedah, Luh tak dapat melawat anaknya kerana prosedur lawatan yang tidak lagi kena-mengena dengan pihak pentadbiran agama di negeri Perlis. Kemudian Luh seolah-olah menjadi mangsa, dihalang untuk melawat anak-anaknya. Seolah-olah pihak berkuasa agama yang menghalangnya, padahal sudah tidak ada kena-mengena dengan pihak berkuasa agama. Kemudian hal itu dimainkan oleh DAP, sentimen itu disokonglah pula hal itu. Kita tahu PAN tak apa, memang dia begitu sifatnya. Tapi saya bimbang orang-orang Islam yang beriman, orang Islam yang nakkan pada keadilan, ataupun orang-orang bukan Islam yang nakkan kepada keadilan berita tersalah faham. Jadi maka dengan itu, isu yang dia boleh melawat, tak boleh melawat dia, itu ialah isu pentadbiran di JKM, negeri Kedah, bukan lagi di negeri Perlis. Okey. Kemudian hari ini kita lihat anak dia kata nak tinggal dengan ibu dia. Ada beberapa hal. Yang pertama, saya bagi tahu bahawasanya anak dia tak nak dengan dia itu pada 14 hari bulan. Sebelum itu saya juga telah tanya dengan jujur tanpa paksa anak-anak dia. Mereka telah kata, ada rakaman yang semua orang boleh tengok, yang menyatakan bahawasanya mereka nak Islam, mereka tak nak kembali kepada agama Hindu. Anak-anak ni telah hafal Quran, telah boleh baca Quran, solat, pakai tudung. Dan tuan-tuan boleh tengok bagaimana komen orang-orang yang anti-Islam ini terhadap tudung yang dipakai oleh anak-anak ini dalam video-video mereka. Begitu biadab mereka terhadap amalan Islam. Anak-anak ini memang tak nak untuk kembali kepada agama asal. Dan kita tahu bahawasanya seseorang apabila baligh, berakal, menganut Islam, maka Islamnya adalah sah di sisi syariat Islam. Soal pendaftaran ialah soal pentadbiran, itu administration punya isu. Tapi Islamnya sah di sisi kita sebagai orang Islam. Kita orang Islam yang mengaku Islam, yang itu tu kita tak payah kira. Orang Islam yang memang Islam.
sah mengambil Islam itu, dianggap valid Islam itu. Valid di sisi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak itu ingin kekal Islamnya, itu yang kita percaya. Kemudian barangkali wallahu taala alam, dia tak memahami apa maksud, ataupun dia memahami seperti mana kita juga bersangka baik dengan ibunya pada peringkat awal sebelum ibunya buat kenyataan yang akhir. Kalau balik kepada ibunya pun masih lagi boleh Islam, duduk dengan ibunya, seperti mana kenyataan ibunya pada beberapa media sebelum daripada ini, bahawasanya dia tak kisah agama anak itu, yang penting dapat duduk bersama dengan dia. Baru sehari ini kita dengar ibu dia kata nak tukar agama anak dia. Saya percaya melihat kepada anak dia yang merakamkan rakaman tersebut masih lagi bertudung dengan sempurna, saya percaya bahawasanya mereka memang nak kepada ibu mereka, kemungkinan seperti mana yang mereka sebut, tetapi bukan bererti mereka ingin menukar agama mereka kepada agama Hindu. Dan masyarakat kena tahu, dan Luh juga mesti insaf dalam hal ini, mesti adil. Bagaimana Luh berjumpa dengan anak-anak ini? Luh berjumpa dengan anak-anak ini setelah 3 tahun ialah kerana Ustazah Nazirah itulah yang berusaha kontak Luh untuk memberitahu tentang anak-anaknya setelah terputus hubungan, menunjukkan di pihak orang Islam tidak pernah ada niat untuk memisahkan ibu dan anak. Bahkan yang mencari Luh ialah pihak Ustazah Nazirah itu. Dan Ustazah Nazirah itulah yang menasihati anak-anak itu supaya berbuat baik kepada ibu. Demikian ketika boleh tanya anak-anak itu ketika berjumpa dengan saya di hadapan bapa dan ibu saudaranya yang bukan beragama Islam, agama Hindu, mereka juga mendengar. Saya menasihati yang sama, mesti berbuat baik kepada ibu. Itu adalah prinsip ajaran Islam. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika mereka kedua berusaha untuk menjadikan kamu syirikkan aku dalam perkara yang kamu tidak ada ilmu mengenainya, jangan kamu taat pada mereka berdua dalam hal itu, tapi berbuat baik kepada mereka di dalam urusan dunia. Ini yang kita kena jelas. Bahawasanya kalaulah mahkamah kata ibu dia dapat hak penjagaan, kita bukan isu ibunya dapat hak penjagaan. Kerana yang dimainkan isu oleh DAP yang kononnya dahulu ingin hak penjagaan ibu, sekarang ialah isu kenapa anak-anak ini Islam. Dan kita sebagai orang Muslim wajib untuk memastikan bahawasanya anak-anak ini terus Islam jika itu merupakan kehendak mereka. Melainkan jika mereka sendiri give up, mereka kata kami dah tak nak Islam, ataupun kami tertipu dengan bapa kami masuk Islam, itu urusan yang di luar daripada keupayaan kita. Tapi selagi anak-anak itu hendak Islam dan selagi syahadah mereka itu jelas, kita wajib mempertahankan syahadah itu. Kita ada kes Natrah yang dia nak Islam tetapi akhirnya dibawa balik ke Belanda sehingga akhirnya dia hanyut kerana tak dapat peluang untuk mengamalkan agama. Duka cita dalam kes Natrah. Dan kita ada kes yang mana ibu mendapat hak jagaan dengan berjanji untuk mengekalkan Islam anak, kemudian anak dibawa lari ke luar negara. Kita tidak ada masalah, tapi kita percaya jika sekiranya Islam mereka benar, insya-Allah apa pun berlaku, mereka duduk dengan ibu mereka apabila mereka 18 tahun, benih Islam yang kuat itu akan terus bersemarak dalam jiwa mereka. Mereka akan menjadi muslimah yang baik, insya-Allah pada masa hadapan. Itu doa kita. Dan doa kita juga dan harapan kita, perjuangan kita juga untuk mengekalkan hak mereka untuk beramal dengan agama Islam jika Islamlah yang menjadi pilihan mereka. Di situlah solidariti yang patut kita lakukan supaya kita tidak diperkotak-katikkan di dalam agama Islam itu di dalam negara kita sendiri. Yang negara ini merupakan latar sejarahnya, agama persekutuannya ialah agama Islam. Mudah-mudahan hal ini dipahami oleh semua orang kita. Mudah-mudahan insya-Allah kita bersama-sama berjuang bagi kes ini, bukan sekadar kes ini tetapi kes-kes yang lain yang menyerupai kes yang sama insya-Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.